Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So alhamdulillah kita masih lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan untuk fasa yang kedua ini. Dan memang kalau kita lihat dalam minggu lepas banyak diperkatakan tentang peranan wanita itu dalam institusi keluarga, masyarakat dan juga dalam negara kita. Memang kalau kita lihat wanita itu kadang-kadang dilihat dalam konteks mereka adalah sebahagian daripada mangsa kepada konflik, ataupun mereka dilihat sebahagian daripada pencetus kepada konflik. Dan saya fikir pandangan itu tidak tepat, kerana kita harus melihat wanita secara keseluruhannya sebagai satu aset kepada institusi keluarga kita, aset kepada negeri dan juga aset kepada negara kita. Sebab itu dikala Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka ini, kita sebenarnya melihat bahawa wanita itu menyumbang hampir 40% dalam proses sebagai pembuat dasar kepada kerajaan. Jadi peranan mereka cukup besar kepada negeri dan juga saya yakin kepada negara kita. Sebab itu kalau kita lihat di peringkat Putrajaya juga begitu, kita mengangkat antaranya peranan suri rumah itu. Sebenarnya peranan suri rumah ini adalah satu peranan yang cukup besar. Mereka juga adalah jururawat di rumah, mereka juga adalah chef di rumah, mereka juga adalah pemimpin di rumah itu. Jadi sebenarnya peranan mereka itu cukup besar. Dan dalam kerajaan Pakatan Harapan itu mereka telah diangkat dengan beberapa insentif bagi memastikan bahawa kebajikan mereka itu juga turut terjaga. Dan kita tidak nafikan juga peranan wanita berkerjaya itu juga adalah suatu peranan yang cukup besar dalam membangunkan negeri dan negara kita. Saya ambil satu pengalaman. Kalau kita lihat isu-isu wanita ini, pengalaman saya dalam program Hari Bertemu Rakyat. Saya bertemu hampir 4,000 orang dalam menyelesaikan kepelbagaian isu. Antaranya pada suatu hari ada seorang ibu datang membawa anaknya dan juga anak itu membawa cucunya. Antara isu yang dibangkitkan oleh ibu itu adalah dia tidak mampu membayar bil elektrik rumah dia. Jadi kita ambil keputusan, tengok kemampuan mereka, kita bantu mana yang boleh dibantu. Jadi selepas tu saya tanya kepada ibu ini, kenapa bawa anak ini. Jadi dia kata anak dia adalah dia tunjukkan kelulusan anak dia. Jadi saya bila tengok anak itu, kelulusannya adalah mempunyai kelulusan ijazah yang cukup cemerlang dalam bidang oil and gas. Dan saya tanya kenapa tidak bekerja. Dia kata dia tidak dapat bekerja, sudah 7 tahun menganggur. Jadi apa yang dia buat adalah dia bekerja sambilan dengan pendapatan RM1,100 dalam tempoh 7 tahun itu. Jadi inilah sebenarnya kalau kita lihat bila ibu itu menyebut, perkataan yang disebut oleh ibu itu adalah dia kata, saya telah memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak saya. Tetapi kalau dia boleh jaga diri dia pun sudah cukup bagi saya. Jadi selepas daripada itu ibu itu menangis, anak itu sendiri pun menangis. Jadi inilah sebenarnya isu-isu kewanitaan kita dalam negara kita. Kadang-kadang wanita sudah diberikan suatu pendidikan yang cukup tinggi, tapi di mana kedudukan kerjaya mereka? Apa peluang mereka? Jadi inilah antara aspek-aspek yang harus kita lihat, bagaimana kita boleh membangunkan dan memberi peluang kepada wanita dalam negara kita. Sebab itu kita harus memainkan peranan yang penting. Bagaimana kita harus memanfaatkan aset yang kita ada dalam negeri dan juga dalam negara kita. Terutamanya dalam tempoh COVID-19 ini, sebenarnya yang paling penting bagi kita adalah membina institusi keluarga kita, dan peranan wanita cukup penting dalam pembinaan institusi keluarga ini. Jangan lupa duduk rumah, bersihkan tangan sama ada dengan sabun ataupun dengan sanitizer, dan jaga kesihatan diri, dan kita sama-sama berdoa supaya kita dapat bebas daripada COVID-19 ini.